Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk menyambung pembelajaran kita bagi subjek sains tahun 4 unit 2 manusia, subtopik yang terakhir iaitu subtopik 2.3 manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Seperti biasa, kita akan mulakan pembelajaran kita dengan membaca ayat hafazan surah Luqman. Hari ini kita akan membaca dua ayat, iaitu ayat 18 dan ayat 19. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu, yakni semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, untuk bab subtopik 2.3, apa yang akan kita pelajari ialah pada akhir pembelajaran insya-Allah anak-anak akan dapat menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Anak-anak dapat menjelaskan dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. Boleh membuat inference tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan dan memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Baik anak-anak. Okey, gerak balas berlaku apabila organ deria menerima rangsangan. Kita ada berapa organ deria? Masa unit 1 kita dah belajar dalam proses kemahiran saintifik memerhati kita ada 5 organ deria. Okey, iaitu mata, hidung, lidah, telinga dan kulit. Okay. Mata ialah organ dan derianya ialah penglihatan. Manakala hidung pula untuk deria bau, lidah deria rasa, telinga deria pendengaran dan kulit deria sentuhan. Okey, mari kita lihat rangsangan dan gerak balas yang berlaku dalam kehidupan harian. Baik. Okey, kita mula dengan anak-anak bangun pagi kan. Okey, anak-anak tidur. Jadi ibu ayah tolong kuncikan jam loceng. Jadi pada waktu pagi jam loceng akan berbunyi. Maka deria apa yang dirangsang? Ya, deria pendengaran. Organnya telinga. Jadi telinga mendengar bunyi jam loceng. Rangsangannya ialah bunyi jam loceng. Jadi apa gerak balas yang berlaku? Anak-anak akan bangun dan menutup jam loceng tersebut. Okey, bila dah bangun, kemudian kita pergi mana? Okey, kita pergi mandi, masuk dalam bilik air. Okey, buat apa? Okey, kita nak mandi. Bila kita mandi, air akan menyentuh
kulit kita. Maka deria apa yang dirangsang? Deria sentuhan daripada organ melalui organ kulit. Jadi jika air tersebut air sejuk, gerak balas yang berlaku ialah kita akan merasa sejuk dan kita memeluk tubuh. Okey. Ada juga kan anak-anak yang dapat mandi air panas. Alhamdulillah. Tapi yang tak ada air panas, airnya sejuk di pagi hari. Okey. Seterusnya lepas dah siap mandi, dah siap solat subuh, dah siap berpakaian sekolah, anak-anak akan ke meja untuk bersarapan. Jadi ibu buatkan air. Okay, anak-anak pun minum. Mungkin pada hari tersebut ibu terlupa memasukkan gula ke dalam air teh. Jadi apabila anak-anak minum, apabila minum, deria yang dirangsang ialah deria rasa melalui organ lidah. Jadi rangsangannya ialah air yang tawar. Bila anak-anak minum, airnya tawar, maka anak-anak pun berhenti minum dan menunjukkan reaksi yang kurang sedap. Tapi kita pun tak boleh minum manis-manis sangat. Kan, kena kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Okey, lepas tu tiba-tiba anak-anak bau sesuatu yang sangat sedap. Ibu tengah panaskan pizza. Wah, jadi anak-anak yang dirangsang ialah deria bau. Organnya hidung. Apakah rangsangan? Rangsangan yang berlaku pada waktu itu ialah bau makanan yang sedap. Bagaimana dengan gerak balas? Gerak balasnya anak-anak terus menghidu bau makanan tersebut dan berasa lapar. Dah siap sarapan semua. Sekarang masa untuk ke sekolah. Jadi bila keluar daripada rumah, tiba-tiba matahari memancar dengan terang betul-betul di depan pintu. Jadi sekarang deria apa yang dirangsang? Deria penglihatan. Rangsangannya cahaya matahari yang terang. Maka apa anak-anak akan buat? Gerak balas yang berlaku ialah menutup atau melindungi mata. Begitulah rangsangan yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jadi mengapa gerak balas itu penting? Gerak balas penting untuk melindungi diri daripada bahaya. Cuba kita tengok dalam buku teks muka surat 46. Beberapa situasi lain yang menunjukkan gerak balas tersebut penting untuk melindungi diri kita daripada bahaya. Contohnya dalam situasi 1. Sewaktu kita melintas jalan, tiba-tiba ada kereta yang datang dengan laju dan kereta tersebut membunyikan horn. Maka kita deria pendengaran dirangsang dengan bunyi horn dan kita sedar ada kereta yang datang dengan laju dan kita berhenti daripada melintas. Maka kita dapat mengelak daripada dilanggar oleh kereta. Contoh dalam situasi 2. Lelaki tersebut menghidu bau asap. Jadi mungkin ada kebakaran yang berlaku, maka dia boleh menelefon bomba untuk meminta bantuan. Dan bila kita di jalan raya, kita akan mendengar bunyi ambulans sekiranya berlaku kecemasan. Jadi kita perlu beredar ataupun mengalihkan kereta kita ke tepi dan berhenti untuk memberi laluan kepada ambulans yang dalam kecemasan. Begitulah kepentingan gerak balas untuk melindungi diri dari bahaya, juga persekitaran kita sekeliling kita.
Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara atau tabiat yang akan mengganggu gerak balas seorang manusia itu. Okey, tabiat tersebut adalah tabiat yang sangat tidak baik dan berbahaya. Antaranya ialah meminum arak, menghidu gam dan menyalahgunakan dadah. Bagaimanakah perkara-perkara ini dapat mengganggu gerak balas? Okey, arak, gam dan dadah mempunyai bahan kimia yang akan menyebabkan gangguan kepada otak kita. Okey, so gerak balas ini adalah tindak balas saraf-saraf di dalam badan yang akan diproses oleh otak dan memberikan reaksi ataupun apa yang perlu kita buat. Jadi apabila perjalanan maklumat ke otak tersebut terganggu disebabkan oleh bahan-bahan ini, maka otak tidak dapat memproses rangsangan yang diterima dan gerak balas itu tidak berlaku ataupun terganggu. Jadi orang yang minum arak, yang menghidu gam dan menyalahgunakan dadah ni biasanya kita akan nampak mereka berkhayal. Okey, gerak balasnya lambat. Contoh kalau kita cakap pun dia tak faham. Okey, jalan terhoyong-hayang. Okey, itu maksudnya rangsangan itu terganggu dan otak tidak dapat memproses rangsangan tersebut, maka gerak balas tidak dapat berlaku dengan baik. Alhamdulillah, kita telah selesai subtopik 2.3 dan secara keseluruhannya kita telah selesai unit 2 manusia. Okey, anak-anak boleh mencuba jawab soalan di dalam buku modul aktiviti Formula A+, muka surat 17 bagi subtopik 2.3. Baik, siapa yang menciptakan manusia? Ya, Allah yang menciptakan manusia. Okey, Allah menciptakan manusia dan Allah telah sebut manusia ialah sebaik-baik ciptaan. Jadi kita dah lihat macam mana Allah bekalkan sistem pernafasan yang sangat baik, yang sangat canggih dan yang sangat efisien untuk kita hidup di dunia ini. Okey, kemudian Allah telah persiapkan kita dengan proses perkumuhan dan penyatinjaan supaya bahan-bahan toksik di dalam badan itu dapat dikeluarkan dan badan kita sentiasa menjadi sihat. Seterusnya, Allah juga telah membuat organ deria kita supaya dapat menerima rangsangan dan memberi gerak balas untuk melindungi diri kita daripada bahaya. Okey, jadi sebagai manusia, sebagai hamba Allah dan sebagai seorang Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga tubuh badan kita supaya kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, serta kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam unit yang seterusnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.